Selamat pagi, kita bersama lagi dalam Ruang Bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastilah kita masih lagi menumpukan perhatian kepada PRU 15, dan sudah pastilah topik yang kita pilih juga hari ini berkaitan dengan PRU yang ke-15. Dan kita ada dua tetamu yang cukup hebat sebenarnya menemani saya di studio untuk berkongsi beberapa pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu yang kita pilih hari ini, iaitu bisa poster boy di ibu pilihan raya. Saya pun tertarik hati juga sebenarnya. Jarang-jarang orang bercakap tentang isu poster boy ini sebenarnya, kecualilah di media-media cetak yang dimainkan dengan begitu meluas sekali. Dan izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan dua tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama saya di studio. Di sebelah kiri saya ini, yang paling dekat dengan saya ini, kita ingin mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah, yang merupakan Timbalan Ketua UMNO bahagian Setiawangsa. Jadi Tok, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Pertama kali Tok ya bersama kami. Pertama kali di Ruang Bicara kali ini, ya, ini kita panggil Ruang Bicara Bahas. Dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada tetamu yang sering sebenarnya bersama dengan kita, dan saya juga lama tak berjumpa dengan tetamu ini secara fizikal, tetapi alhamdulillah hari ini dapat bertemu dengan yang berhormat Saudara Fahmi Fazil yang merupakan pengarah komunikasi PKR. Jadi YB, apa khabar? Baik, alhamdulillah. Masih lagi boleh dipanggil yang berhormat walaupun parlimen telah dibubarkan? Boleh sebut yang bekerja. Okey. Dan kepada anda yang sedang bersama kami ketika ini, kami juga ingin mengajak anda kalau sudi untuk berkongsi pandangan dan juga pendapat ataupun bertanya apa saja berkaitan dengan isu yang kita pilih ini. Jadi seperti biasalah, dua talian kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 2697 9768. Baik, saya tertarik hati sebenarnya tu bila kita pilih topik ini sebenarnya, bisa poster boy di ibu pilihan raya. Bila kita sebut tentang poster boy, tapi sebelum itu saya juga tertarik hati dengan pilihan ibu pilihan raya ataupun the mother of all general elections lah, itu sebenarnya yang dimaksudkan. Tapi apakah ianya tepat dengan apa yang sedang berlaku ketika ini bila kita bercakap tentang PRU 15? Apakah PRU 15 itu dianggap ibu kepada pilihan raya? Boleh dianggap sedemikian, kerana kali ini kita masuk pilihan raya ni dalam situasi yang agak unik. Sebelum ni sudah tentu kita masuk PRU dengan keadaannya, kerajaannya yang solid sama ada kerajaan Barisan Nasional sebelum ni. Kali ini terbubarnya parlimen itu dengan kerajaan campuran. Kemudian masih lagi pelbagai teka-teki sedang bermain. Betul. Belum ada solid, tiba-tiba kita dikejutkan dengan pembubaran. Sebab tu kali ini kalau dipanggilkan sebagai ibu bagi segala pilihan raya, daripada pilihan raya yang terawal sekali sehingga kali ini PRU ke-15, ia amat penting kerana masing-masing sudah ada pelbagai spekulasi. Tidak ada parti yang boleh menang secara total. Sebab tu ia amat unik dan amat penting. Siap siaga itu amat penting, tetapi yang paling utamanya adalah keharmonian dan kesepakatan di dalam satu parti tersebut. Itu paling penting kerana kita tidak mampu untuk berpecah. Kerana kita nak masuk PRU ni, kita perlu tenang, dan yang paling penting sekali, kita fokus kita adalah apa. Itu persoalannya. Okey, YB Fahmi, mungkin ada pandangan yang tersendiri jugalah bila kita katakan bahawa PRU yang ke-15 ini merupakan ibu kepada segala pilihan raya umum sebelum ini. Tetapi mungkin saya difahamkan bahawa sebenarnya PA sendiri pada mulanya tidak menjangkakan bahawa pengumuman PRU 15 ini akan dibuat dalam masa yang begitu singkat. Ada juga yang mengatakan bahawa seolah-olah Pakatan Harapan belum bersiap sedia sebenarnya untuk menghadapi pilihan raya umum di saat-saat ini, terutamanya di penghujung bulan pertengahan bulan November, yang dikatakan cuaca yang tidak begitu baik, monsun, banjir dan sebagainya. Jadi pandangan Fahmi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Dan sebenarnya saya nak mulakan dengan terma ibu pilihan raya ni. Dia sebenarnya bila saya belik-belik balik, saya tengok balik, kita pernah guna perkataan ini. Ibu pilihan raya, mother of all elections, sebenarnya untuk PRU 14. Kita pernah sebut. Jadi kalau itu ibu segala pilihan raya, ini pun ibu segala pilihan raya. Jadi kita nak tunggu anak dia mana. Itu pun satu hal. Whatever the case may be, pandangan saya dari segi kesiapsiagaan,
Sebenarnya Pakatan Harapan, kalau kita nak tengokkan, kita dari segi persiapan, kita dah tahu kita bila masuk 12 bulan terakhir satu parlimen, parlimen ke-14, 13 dan sebagainya. Bila masuk 12 bulan yang terakhir, memang kita boleh jangkakan PRU boleh diadakan bila-bila masa. Anytime. Malah pada ketika parlimen dibubarkan 10 Oktober yang lalu, kita sebenarnya sudah masuk mungkin lebih kurang tinggal berbaki dalam 9 bulan. 9 bulan je tinggal. Ya. Jadi nak tak nak, semua parti akan mula bersiap sedia dalam 12 bulan yang terakhir. Dan kita lihat pada hari ini, semalam di Ipoh, Pakatan Harapan telah membuat beberapa pengumuman. Bukan sahaja isu rundingan kerusi telah selesai, menamakan calon Perdana Menteri, poster boy kami, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi dalam masa terdekat juga, dalam minggu yang akan datang ini, perkara-perkara seperti manifesto akan diumumkan. Dan kita bagi sekurang-kurangnya keadilan, Parti Keadilan akan mula menamakan calon-calon bermula mungkin 24 ataupun 25 Oktober ini. Sebenarnya yang saya tak jangkakan ialah mungkin betapa lewatnya tarikh-tarikh yang diumumkan oleh SPR. Saya pada asalnya menjangkakan penamaan calon pada 29 Oktober dan PRU ataupun hari mengundi pada 12 November. Tapi nampaknya dianjakkan seminggu, 5 November untuk penamaan calon, 15 November untuk undi awal dan 19 November untuk hari mengundi. Dalam politik, ya Datuk, 1 week is a lifetime. 4 weeks kepada hari mengundi is 4 lifetimes. Jadi memang satu jangka masa yang begitu panjang, sangat lama, dan anything can happen. Okay, anything can happen, itu yang akan kita sentuh nanti. Kita nak sentuh tentang poster boy. Ini pun satu isu yang bagi saya dimainkan dengan begitu menarik juga sebenarnya di media-media khususnya tu ya. Apabila Barisan Nasional sendiri sudah pun mengatakan bahawa mereka akan meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy untuk PRU yang ke-15 ini. Ada juga yang mula merasa sangsi mempertikaikan kenapa letak Yang Berhormat Datuk Ismail Sabri kenapa tidak presiden misalnya. Jadi kenapa ini, apakah ini sesuatu yang sudah pun dibincangkan, dipersetujui secara keseluruhannya oleh ahli Barisan Nasional secara keseluruhannya tu? Kalau dalam konteks keseluruhan, ia memang adalah suara dan keputusan parti. Itu full stop. Yang amat berhormat Perdana Menteri sekarang, Datuk Seri Ismail Sabri, jika kita kembali memerintah mendapat mandat daripada rakyat untuk PRU ke-15 kali ini, Datuk Seri Ismail Sabri dia akan terus menjadi Perdana Menteri apabila setelah mendapat perkenan tuanku sudah tentu. InsyaAllah. Ini tidak boleh didolak-dalikkan lagi, kerana kita tak nak pergi 5 bulan, 6 bulan yang lepas. Mungkin ada yang terlupa fakta, nanti tambah lauk lah macam-macam. Tapi kita lihat yang terbaru, yang terkini, mesyuarat perwakilan bahagian, Presiden sendiri yang berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sendiri mengumumkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri akan menjadi kita punya calon Perdana Menteri untuk PRU kali ini. Dan ada lebih daripada 150 bahagian, kan? Seluruhnya kita ada 151 bahagian UMNO, kan? Bersetuju dan membuat keputusan. Usulnya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang ini akan kekal menjadi poster boy Barisan Nasional untuk kempen PRU 15 ni, dan apabila kita menang kelak, kan, akan terus diangkat menjadi Perdana Menteri. So ini tidak ada dolak dalih. Yang apabila ada persepsi ada nukilan-nukilan nakal, itu bagi kita biasa. Dia tak boleh one way street. Dia mesti two way interaction, mesti ada yang soal-soal nakal. Baru ada terhibur sikit, baru ada interaktif. Warna-warni dalam politik. Yes. It should be lively. Okey, faham. Bagi PA sendiri Fahmi, memang dah confirm bahawa Datuk Seri Anwar akan diletakkan sebagai poster boy. Ada juga yang mengatakan bahawa mungkin kenapa tidak timbalan presiden yang baru dilantik tidak diletakkan sebagai poster boy, kerana dikatakan saudara Rafizi mempunyai satu figura yang mungkin dapat menarik penyokong-penyokong ataupun pengundi-pengundi. Saya tak tahu lah, ini pandangan yang dilontarkan di luar sana, pandangan Fahmi. Dalam bahasa Inggeris disebut there cannot be two tigers on a mountain. Satu bahtera tak boleh ada dua nakhoda.
Kalau bagi Pakatan Harapan, pengerusinya adalah Anwar Ibrahim. Okey. Poster boy-nya adalah Anwar Ibrahim. Jadi tidak ada kesangsian pada hari mengundi, mungkin sekitar jam 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi, yang akan dijemput ke Istana Negara adalah presiden ataupun pengerusi bagi parti, bukan poster boy. Okey. This is the fact. That's why waktu PH menang, Pakatan Harapan menang pada 2018, yang dijemput ke Istana Negara sekitar jam 2-3 pagi, tanggal 10 hari bulan Mei 2018, bukan Dr. Mahathir, tapi Wan Azizah Wan Ismail. Ya, dan dalam pertemuan itu, itu kita boleh anggap sebagai satu dugaan iman, ya. Dr. Wan Azizah Wan Ismail, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail telah kita dengar, why not you become Prime Minister. Persoalan seperti itu mungkin boleh dilontarkan. Kalau iman kuat, maka kekallah kan pada persetujuan, iaitu Dr. Mahathir. Kalau goyah, dia mungkin pada waktu itu mencalonkan dirinya sendiri. Sebab dari segi bila kita masuk ke pertandingan dalam PRU, borang yang ataupun watikah yang diserahkan kepada SPR ditandatangani oleh ketua parti, iaitu Wan Azizah bagi Pakatan Harapan. Mungkin bagi parti-parti yang berbeza, mungkin itu cara yang berbeza, tapi yang dirujuk adalah siapa yang menandatangani watikah itu. Itulah yang ketua yang akan dijemput. Jadi bagi Pakatan Harapan, ini adalah satu bentuk kestabilan yang sejati. Tidak ada dua nahoda satu bahtera. No two tigers on one mountain. On one mountain. Perkara inilah yang kita lihat, satu fenomena, ya, yang telah melanda negara kita dalam keadaan mungkin terutama 31 bulan yang berlanjutan ini, berlaku keadaan di mana the power center tidak berada pada yang betul-betul, ya, membuat keputusan. Jadi untuk elak segala fitnah yang mungkin berlaku, kacau bilau yang mungkin terjadi, Pakatan Harapan bersetuju sebulat suara, sepakat bahawa Anwar Ibrahim pengerusi akan mengeluarkan sign watikah itu, dan beliaulah yang menjadi poster boy bagi Pakatan Harapan. Ada juga pendapat yang dilontarkan di luar sana, Fahmi, ya. Kenapa tidak poster boy ini sebenarnya, nanti saya nak tahulah sejauh mana kesan dan impaknya kepada pengundi-pengundi yang akan membuang undi nanti. Mereka mungkin tertarik hati melihat poster yang dipamerkan dengan gambar-gambar tokoh-tokoh mewakili parti-parti yang akan bertanding. Ada juga yang memberi pendapat dan juga pandangan, kenapa dalam poster itu tidak, untuk PH khususnya, tidak diletakkan wajah ketua-ketua parti yang bergabung dalam PH itu. Dia kalau tengok dari segi perlembagaan parti Pakatan Harapan itu sendiri yang berdaftar dengan pendaftar pertubuhan ROS, jelas presiden ataupun pengerusi bagi Pakatan Harapan ialah Anwar Ibrahim. Betul. Jadi dalam persiapan untuk mengelak salah faham ataupun apa-apa isu fitnah yang lain, kita cuma letakkan gambar beliau. Jadi ini adalah sebahagian daripada kita mempraktikkan konsep kestabilan itu dalam persiapan kita, dalam kita memperagakan. Inilah line up kita, inilah ketua kita, inilah calon kita untuk Perdana Menteri. Tidak ada isu. Kalau kita buat perbandingan, contoh di United Kingdom, dalam masa setahun ini, mereka ramai Perdana Menteri mereka. Berbeza pada ketika mereka memilih Boris Johnson, berbezalah yang berlaku sekarang lah. Ya, jadi waktu mereka mengundi 2019, mereka pilih Boris Johnson. Tapi yang sekarang ni, baru-baru ni, Liz Truss. Lepas ni tak tahu apa yang berlaku kan. Macam ada mirror effect tau. Apa yang berlaku dekat UK dengan Malaysia ni macam hampir sama. Tapi di Malaysia, bagi kami, supaya tidak ada pertikaian dan persoalan, ya, kita dari segi branding, itulah yang telah kita putuskan. Okey. Bila kita bercakap tentang poster boy ini pun sesuatu yang menarik sebenarnya tu, ya. Daripada pengalaman, daripada penglihatan Datuk sendirilah, apakah penggunaan wajah-wajah di poster boy itu akan memberi impak ataupun kesan sebenarnya kepada pengundi-pengundi yang akan membuang undi nanti?
dia sudah tentu ada impaknya. Kan? Sudah tentu kita lihat poster boy ni memainkan peranan penting. Kan? Sebab tu, tetapi dari konteks Barisan Nasional, kita satu kumpulan yang mempunyai hati yang terbuka. Kan? Sebab tu tadi saudara Fahmi dia bercakap berkenaan dengan pengurusi harus jadi poster boy. Sudah tentu dalam satu keadaan yang idealistik, kan, ia harus terjadi, kan, dalam keadaan itu. Tapi kita, ini salah satu bukti bahawa UMNO dan juga Barisan Nasional, kita tidak mengutamakan jawatan, kita tidak tamak kepada kuasa. Sebab tu Presiden sendiri dengan hati yang terbuka, berbesar hati, kan, untuk mengumumkan bahawa bukan dia calon Perdana Menteri. Siapa tak nak jadi Perdana Menteri? Betul. Tapi bukan mudah untuk menyatakan simpulan bukan saya yang jadi Perdana Menteri. Tapi Presiden kita UMNO dia dengan hati terbuka berkali-kali menyatakan di beberapa convention, di beberapa acara, dan baru-baru ini juga menyatakan bahawa Ismail Sabri akan menjadi calon Perdana Menteri kami di Barisan Nasional, Presiden. Sebab tu sign watikah sudah tentu atas konteks perlembagaan mengikut proses-proses tertentu. SPR kita akur. Tetapi untuk memastikan keutamaannya adalah siapa? Rakyat. Siapa yang boleh memberikan kestabilan. Kita berbincang. Dia bukan apabila Presiden umumkan tu, Presiden membuat keputusan sendiri. Beliau mengambil pendekatan berbincang, dengar suara akar umbi, tengok pada suara rakyat. Adakah boleh diterima Ismail Sabri untuk meneruskan sebagai penjawatan Perdana Menteri tersebut. Adakah kenyataan dan langkah yang diambil oleh Presiden UMNO sendiri untuk meletakkan Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy adalah disebabkan oleh masalah yang dihadapi oleh Presiden UMNO ketika ini? Sorry to say, mungkin disebabkan oleh kes-kes mahkamah dan sebagainya. Kalau nak cakap pasal kes-kes mahkamah, persepsinya mungkin ada, mungkin tiada. Dan sudah jelas terbukti di mahkamah, beliau terlepas dengan segala tuduhan-tuduhan yang telah ditimpa terhadap diri beliau. Tetapi yang paling pentingnya bukan diri kita. Kita dalam UMNO, kita mengutamakan nasib rakyat. Suara akar umbil itu lebih penting daripada diri sendiri. Sebab tu Presiden dia sanggup mengorbankan jawatan tersebut. Walaupun beliau pernah menjadi timbalan Perdana Menteri, beliau tahu keutamaan dan bagaimana berkuasanya jika menjadi Perdana Menteri. Siapa, saya rasa ahli-ahli politik ni tidak idamkan untuk jadi Perdana Menteri. Tapi kita lihat berkali-kali, kan, apabila diasap macam mana pun, Presiden tetap dengan keputusan beliau. Beliau tetap tenang, penuh dengan wisdomnya, berbincang dengan ahli parti. Kita ada top 5 perbincangan berkali-kali, dan Ismail Sabri, Datuk Seri Ismail Sabri sebagai naib Presiden, mampu kita lihat setelah hampir setahun dan setahun lebih menjadi Perdana Menteri, dapat mengikut jawatan tersebut dengan berjaya, dengan keadaan yang tenang walaupun diasak dengan pelbagai tomahan-tomahan, dengan tekanan-tekanan tertentu, tapi beliau tenang untuk menghadapi perkara-perkara tersebut. Sebab tu dengan disokong dengan akar umbi, telah terbukti dengan tadi saya cakap lebih daripada 150 bahagian-bahagian juga bersetuju untuk mengangkat Datuk Seri Ismail Sabri sebagai poster boy kita, iaitu calon Perdana Menteri. So tidak ada dolak dalih lagi dari segi isu konteks siapa poster boy Barisan Nasional. So letaklah di mana-mana kempen pun letak muka Ismail Sabri, letak muka Zahid Hamidi, atau letak muka calon-calon. Bagi kita yang paling utamanya, ia mempunyai faktor tertentu untuk menarik lagi minat atau undi daripada rakyat. Tetapi yang paling pentingnya, apa yang perlu kita lakukan untuk rakyat, untuk kelangsungan salah hidup mereka, insyaAllah. Okey, Fahmi, saya juga nak dapat pandangan Tuan secara ikhlas jugalah. Sudah pun dengar suara-suara, bukan lagi rahsia sebenarnya. Tak tahulah sama ada hasrat ini betul-betul satu hasrat yang jujur ataupun tidak. Tun Mahathir sudah pun mengeluarkan kenyataan mengatakan bahawa dia sanggup untuk bekerjasama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, berartinya bekerjasama dengan PH dalam Pilihan Raya Umum yang akan datang. Dan ada juga yang mengatakan bahawa kalaulah ini menjadi satu realiti ataupun satu kenyataan, tak tahulah pendirian PH dalam isu ini, mungkin kalaulah wajah Tun Mahathir dan juga wajah Datuk Seri Anwar itu disatukan dalam satu poster sebagai poster boys, barangkali ianya memberi satu impak yang luar biasa. Tak tahulah, pandangan saya. Saya tak pernah terfikir bab yang tu. Saya sejujur kan. Jadi saya minggu lepas ada ditanya tentang isu ini oleh wartawan, dan saya ada keluarkan kenyataan pada waktu itu.
pandangan saya suka kerana isunya di peringkat akar umbi. Kita pernah melalui proses itu dan melihat apa yang berlaku. Masa yang sama, petang ini kita dengar bukan sahaja kenyataan daripada Tun Dr. Mahathir, tapi juga mungkin lebih kurang jawab balas daripada Datuk Seri Anwar dalam satu program di Pabali, saya rasa di Kelang ataupun di mana. Dan beliau kata bersedia ya untuk mendengar, tidak menjadi masalah untuk mendengar mana-mana pihak. Tapi yang jelas bagi Pakatan Harapan ialah prinsip itu. Prinsip ya, bukan sahaja agenda reformasi untuk memperbaiki keadaan, tapi untuk memastikan beberapa perkara yang menjadi asas kepada perjuangan itu tidak dapat dikompromi. Ramai yang selalu bertanya saya, apa beza Pakatan Harapan dulu dengan sekarang? Ya, dulu dikepalai oleh Dr. Mahathir. Kali ini diketuai oleh dan dipengerusikan oleh Anwar Ibrahim. Jadi keadaan itu sangat berbeza. Ya. Dulu Pakatan Harapan hadapi keadaan yang sama, di mana yang mengetuai pakatan adalah orang yang berbeza daripada parti yang bertanding. Sebab waktu itu Pakatan Harapan tidak boleh bertanding dengan logonya sendiri. Tidak, pendaftarannya tidak dibenarkan. Jadi bertanding atas logo PKR, atas logo Parti Keadilan Rakyat. Itulah sebabnya pada waktu itu Wan Azizah yang dijemput ke Istana Negara. Dan isu ini akan berlaku pada sekiranya dalam keadaan Barisan Nasional menang, pengurusi BN lah yang akan dijemput. Samalah, pengurusi Pakatan Harapan lah yang akan dijemput. Pengurusi PN sekalipun, ya, sekiranya menang, maka dia lah yang akan dijemput. Jadi dalam senario seperti ini, sekiranya berlaku, bagi saya mungkin itu satu perkara yang luar dugaan. Macam saya kata, seminggu adalah seperti satu abad, satu kurun, apatah lagi 4 minggu, 4 kurun. Jadi dalam politik anything can happen. Tapi bagi saya tak payah exciting sangatlah. Aduh, dengan kemungkinan banjirnya, dengan poster boynya, dengan isu-isunya, kan. You just go with the flow. Just go with the flow, kan. Tapi saya secara peribadi, saya 50-50 dalam hal ini. Sebab ada yang menghubungi saya kata, yes, do it. Ada setengah yang menghubungi saya kata, jangan biarkan pisang berbuah 2 kali, kan. Jadi 50-50. Jadi dari segitu, apapun keputusan, dia mesti berlandaskan kepada ketetapan Majlis Presiden Pakatan Harapan. Pada waktu ini Pakatan Harapan memperkukuh kedudukannya dan berbincang dengan mana-mana parti yang sedia untuk bersama. Waktu ini kita akan wujudkan Electoral Pact, satu persefahaman pilihan raya dengan muda, dan kemungkinan juga PSM. Jadi rundingan kerusi dalam Pakatan Harapan selesai dalam 2-3 hari ini dengan muda, dan mungkin dengan PSM juga akan insya-Allah selesai. Kalau ada mana-mana parti lain selepas itu terpulang kepada pimpinan lah untuk membuat keputusan. Okey, saya mencadangkan sesuatu. Apa kata kalau kita minum dulu, kita rehat buat seketika, dan anda juga jangan ke mana-mana, kembali semula sebentar saja lagi bersama kami di Ruang Bicara yang kami bawakan kepada anda tentunya di Bernama TV. Kita rehat buat seketika. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara Bahas ini. Masih lagi bercakap tentang bisa poster boy di Ibu Pilihan Raya, dan tentunya kita masih lagi bersama dengan Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Napiah dan juga saudara Fahmi Fazil yang berada di studio bersama dengan saya. Dan ialah 5 hari bulan adalah hari penamaan calon, dan itu juga ditunggu-tunggu sebenarnya untuk mengetahui siapakah yang akan bertanding nanti, dan masing-masing tentunya menaruh harapan yang cukup tinggi dalam setiap parti politik yang akan bertanding dalam PRU ke-15 nanti. Tetapi barangkali Datuk, ada juga yang mengatakan bahawa walaupun tarikh pilihan raya itu diadakan mungkin agak mendadak, itu pandangan umum sebenarnya. Ada yang mengatakan bahawa ini semua berlaku kerana
mereka melihat kepada Barisan Nasional UMNO khususnya yang dikatakan begitu excited untuk mengadakan pilihan raya secepat mungkin. Ini mungkin berlandaskan daripada kejayaan PRN Melaka, PRN Johor, dan mereka juga menjangkakan bahawa momentum ini harus diteruskan dengan segera supaya pengundi-pengundi itu mungkin akan menyebelahi kepada BN. Jadi apakah ini satu pandangan yang jelas ataupun ia hanyalah persepsi sebenarnya? Pembubaran untuk melaksanakan PRU bukan semata-mata berkenaan dengan isu tersebut. Kita menang di Melaka, kita menang di Johor, kan? Itu adalah konteks yang berlainan. Pasal itu pilihan raya negeri. Pilihan raya umum dia konteksnya, caranya agak totally different. Sebab tu kita ambil juga pendekatan tersebut. Tapi yang lebih pentingnya kita memerlukan kestabilan. Sebab fokusnya apa? Kestabilan. Sekarang ni kita sedia maklum, kan? Kestabilan menjadi faktor utama. Kalau nak cakap pasal banjir, memang sudah tentu masa-masa tertentu banjir. Tapi Malaysia sekarang ni kalau ikut trend, banjir itu berlaku. It could be happen dekat mana-mana. Kuala Lumpur pun banjir tiba-tiba. Pada masa-masa yang kita tidak jangkakan. Tetapi yang lebih pentingnya, PRU itu bukan satu perkara yang baru. Ia harus dilaksanakan mengikut proses demokrasi. Mandat tu kita berikan kepada rakyat. Sudah tentu kalau ditanya mana-mana parti politik, mereka yakin, mereka akan bercakap, mereka sedia. Jentus sudah sedia. Mereka yakin menang, betul mereka yakin menang. Kerana apa? Rakyat sudah mula suka kepada mereka, sudah mula menyokong kepada mereka. Sudah tentu Barisan Nasional kita sentiasa mengamalkan kesiapsiagaan. 2018 lagi kita telah sedar bahawa kita sudah tidak diterima rakyat pada ketika itu, dan kita kembali memulihkan imej kita, memulihkan keadaan agar kita dapat meraih kembali keyakinan kepada rakyat. Soal isu pembubaran sama ada cepat atau lambat, seperti kita maklumkan, seperti kita sedia maklum, pembubaran tetap akan berlaku, cuma masa saja. Seperti saudara Fahmi cakap tadi, dalam the last 12 months, semua parti sudah berada dalam keadaan siap siaga. Kerana PRU boleh dipanggil, Dewan Rakyat boleh dibubarkan pada bila-bila masa. Tapi kalau nak cakap dalam konteks cuaca, dalam konteks sentimen, ia masih lagi dalam bentuk persepsi bagi saya. Kerana akhirnya setiap parti, khususnya Barisan Nasional, perlu membuktikan kepada rakyat bahawa kestabilan itu menjadi faktor utama. Kerana kita sedia maklum daripada 2018 sehingga kini kita berubah 3 Perdana Menteri. Tadi saudari Fahmi bercakap, kalau Englandnya 2 Perdana Menteri. Lebih kurang sama. Kerana apa? Kerana ketidakstabilan. Sebab tu nak tunggu bila lagi? Nak tunggu tahun depan. So kalau sekarang pun kita nampak ketidakstabilan itu berlaku dari segi konteks ekonomi je, nak pulihkan ekonomi. So tahun depan ramai yang cakap ura-ura akan ada krisis ekonomi akan menjadi lebih teruk. So perkara-perkara ini kita ambil satu pendekatan, satu rumusan bahawa kita serah mandat kepada rakyat. So tidak ada lagi isu-isu cakap pintu belakang, tak ada lagi isu cakap pengkhianat. So kita pulang balik kepada mandat kepada rakyat. Rakyat pilih dengan hati yang terbuka pemerintahan atau kerajaan bagaimana yang mereka mahukan demi masa depan mereka. Jika mereka rasa selesa dan mereka yakin dengan Barisan Nasional, insyaAllah mereka akan memberi mandat tersebut kepada Barisan Nasional, dan kita akan teruskan dengan perancangan-perancangan demi kestabilan negara dan khususnya pembangunan rakyat itu sendiri, insyaAllah. Fahmi, sesuatu yang penting dan menarik jugalah apabila Barisan Nasional mengambil keputusan untuk berjuang dalam PRU 15 ini secara solo, tidak lagi bergabung dengan mana-mana parti politik yang sebelum ini menjadi gabungan bersama-sama dengan Barisan Nasional. Apakah ini pada penglihatan dan juga kajian yang anda lakukan mungkin akan memberi banyak kelebihan sebenarnya kepada PH untuk meraih kemenangan dalam pilihan raya kali ini? Dia, pandangan saya, at the end of the day, dalam satu kawasan parlimen, bahagian parlimen bergantung kepada parti mana yang dominan di situ. Kalau kita sebut BN, sebenarnya dalam komposisi parti-parti komponennya sekarang, mungkin kerusi-kerusi itu sering dianggap sebagai kerusi tradisi bagi parti-parti tersebut. Maka saya lihat bila disebut go solo, itu keputusan politik BN. Dan sebenarnya sama juga bagi Pakatan Harapan. Banyak daripada kerusi-kerusi yang
memang katalah macam lembah pantai, sering ditandingi oleh Parti Keadilan Rakyat sebenarnya sejak 1999. Maka itu menjadi satu kerusi tradisi, dan dalam gabungan Pakatan Harapan memang ada kerusi tradisi. Cuma bezanya mungkin bagi BN, saya bagi contoh di Kuala Lumpur, ada kerusi-kerusi yang dahulunya ditandingi oleh gerakan, kini gerakan dalam PN. Maka kerusi-kerusi ini dibahagi-bahagikan di kalangan parti komponen yang berbaki. Samalah juga bagi Pakatan Harapan, kerusi-kerusi yang dulu ditandingi oleh Bersatu, kini sesiapa yang nak, kalau menunjukkan kemahuan, keinginan dan kesediaan untuk berjuang, maka diserahkan kepada parti itu dalam Pakatan Harapan. Maka bagi saya, go solo ke go together ke, itu tidak menjadi faktor yang terlalu memungkinkan kemenangan ataupun membuka ruang tewas. Sebab dari pengamatan saya, banyak daripada faktornya adalah at the end of the day tentang jentera yang berada di lapangan, yang bertemu dengan pengundi. Jentera yang kuat, jentera yang kukuh, calon yang cocok, itu yang akan membantu memenangkan parti. Kita bercakap tentang, kita guna istilah dominan tadi. Ini pun sesuatu yang cukup penting, Datuk dan juga Fahmi. Ada yang memberi pandangan dan pendapat mengatakan bahawa mungkin dalam PRU ke-15 ini tidak akan ada parti-parti politik ataupun gabungan parti-parti politik yang akan dapat memenangi PRU ke-15 ini secara dominan, ataupun dalam istilah mudah mendapat simple majority untuk menubuhkan kerajaan. Kalau inilah berlaku kepada Barisan Nasional, apakah berkemungkinan bahawa Barisan Nasional terpaksa ataupun tidak ada pilihan tetapi mencari gabungan dari parti-parti lain untuk menubuhkan kerajaan? Sudah tentu jika perkara tersebut, situasi tersebut berlaku, sudah tentu kita kena bukan saja bercari, kita akan berunding. Tapi rundingannya perlu berasaskan dengan prinsip yang tadi kita bagi tahu tadi adalah kestabilan dan kemakmuran. Itu prinsip tu adalah untuk rakyat. Jangan kita nak bergabung atau terpaksa bergabung hanya semata-mata untuk mendapatkan kuasa. Sebab sudah terbukti sampai hari ini kita bukan gilakan kuasa atau tamatkan jawatan. Sebab tu mana ada orang nak letak jawatan apabila berkuasa, kecuali Tun Mahathir. Dia letak jawatan sebagai Perdana Menteri. Tapi sebab apa? Kita utamakan rakyat. Sebab tu apabila utamakan rakyat, segala perbincangan konteks-konteks tertentu adalah mesti berasaskan kemakmuran rakyat dan berasaskan keharmonian negara. Itu lebih penting. Bukan saja semata-mata konteksnya perlu kita berbincang dengan parti A, kita berbincang dengan parti B dan juga parti-parti yang lain, hanya kerana apabila berbincang tu, saya Perdana Menteri, you berapa kota menteri, berapa kota timbalan menteri. Itu bukan semangatnya. Rohnya perlu diangkat, rohnya perlu diberi fokus agar akhirnya rakyat mendapat manfaat, bukan parti itu sendiri. Tidak guna ada kita menjadi sebuah kerajaan tapi akhirnya rakyat sengsara, rakyat terus sengsara kerana ketidakstabilan di kalangan parti-parti atau dalam jemaah menteri itu tidak dapat diterapkan. Itu penting. Okey, kita difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini, Ramza dari Kelantan. Difahamkan sudah pun bersiap sedia sekarang ini. Assalamualaikum, Ramza. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Saya ingin bercakap dengan pendapat jawapan Datuk Muhammad Irwan. Apakah pendapat peribadi sekurangnya Datuk Muhammad Irwan tentang hasrat parti PAS untuk menyambung sesuatu dan hubungan politik dalam konteks Pakatan Nasional. Dan bila-bila ada seseorang daripada pemimpin PAS, dia mengatakan bahawa dia parti PAS terbuka untuk mengadakan dengan mana-mana parti politik. Okey. Dan kedua, apakah hubungan parti PAS dengan UMNO dalam Pakatan Nasional? Boleh beri jawapan Datuk Muhammad Irwan. Okey, baik. Terima kasih. Ramza dari Kelantan. Nanti kita dapatkan jawapan daripada Datuk ya. InsyaAllah. Kita nak bercakap Fahmi ya. Tadi pun Fahmi sentuh sebentar lalu tentang manifesto. Ini pun satu lagi perkara yang cukup menarik sebenarnya. Dan bila kita sebut tentang manifesto, timbul juga persoalan-persoalan yang bermain di kalangan pemerhati politik. Ialah mereka menggunakan isu bahawa ketika PH menang dulu pada tahun
Mereka juga ketika itu mengeluarkan satu manifesto yang dilihat begitu hebat, begitu menarik, dan akhirnya berjaya menarik pengundi-pengundi untuk memberi sokongan kepada PAS. Tetapi selepas itu mereka mengatakan bahawa PAS sebenarnya gagal untuk memenuhi segala janji-janji dalam manifesto itu sendiri. Jadi komen sikit, Fahmi? Dia bukan gagal, kami digagalkan. Jadi sebab pengkhianatan dan kemudiannya persekongkolan dengan pengkhianat, maka membentuk dua kerajaan berturut-turut yang tidak stabil. Saya sebenarnya berminat dalam erti kata kestabilan ini. Sebenarnya modus ataupun cara yang paling afdal, yang paling selamat, bila kita lihat kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri menandatangani satu perjanjian persefahaman dengan Pakatan Harapan MOU pada 13 September 2021. Dari saat itu hinggalah 10 Oktober 2022 tidak berlaku satu keadaan pincang ataupun ketidakstabilan di antara pembangkang dan kerajaan. Malangnya yang berlaku adalah dalam kerajaan itu sendiri. Maka saya lihat untuk ke depan, kalau saya lah yang menulis manifesto, kalau saya lah kan, untuk semua parti, iaitu sesiapa yang ingin membentuk sebuah parti gabungan selepas ini, parti campuran, maka sebaik mungkin ianya melalui satu CSA, Confidence and Supply Agreement, satu perjanjian yang ditandatangani di Parlimen, di hadapan Speaker Dewan Rakyat, Presiden Dewan Negara, di hadapan ahli-ahli Parlimen, dan tanpa protokol-protokol rahsia yang mana boleh menimbulkan fitnah, dakwaan, salah sangka dan menjadi permainan. Itu sebenarnya yang merosakkan dalam 31 bulan selepas 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir. Tapi balik kepada manifesto tu, bila Pakatan Harapan meneliti waktu kami menulis dan dulu dan sekarang, perbezaannya ialah ada ramai di kalangan kami yang telah merasai apa ertinya menjadi seorang menteri ataupun timbalan menteri, berada dalam jemaah menteri, memahami selok-belok kekangan, ruang-ruang yang mudah ataupun sukar untuk dilalui dalam mentadbir negara. Maka saya merasakan bila kita umum manifesto, insya-Allah mungkin hari Khamis depan, memang dah siaplah manifesto. Dah siap dah. Cuma kita nak cari masa yang sesuai untuk umumkan. Maka ia adalah manifesto yang lebih realistik. Datuk Seri Anwar telah menyatakan bahawa beliau tidak akan menjanjikan bulan dan bintang dan sebagainya, tapi atas dasar waktu kita usahakan manifesto yang lama, Datuk Seri Anwar dalam penjara. Itu Pakatan Harapan yang berbeza. Pakatan Harapan kali ini dengan pengerusi dan ketuanya yang jelas telah menyatakan dengan tegas bahawa manifesto ini bukanlah yang menjanjikan bulan dan bintang, tapi realistik, praktikal, berdasarkan pengalaman kita. Dan ini kita akan lihat insya-Allah minggu depan. Okey, kita tunggu. Dan tapi seperti biasalah kita berehat buat kali terakhir dan kembali nanti insya-Allah kita sempat lagi berkongsi beberapa lagi persoalan bersama dengan kedua-dua tetamu kita. Kita rehat dulu. Baik, terima kasih. Kalau anda masih lagi bersama kami di ruang bicara ini, kita ambil satu lagi panggilan yang ada di talian sekarang ini. Maya dari Kuala Lumpur, difahamkan sudah pun ada di talian kami sekarang ini. Assalamualaikum, Maya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan ya. Saya nak tanya satu soalan yang merisaukan ramai rakyat Malaysia. Apa tu? Kalaulah ada, katalah BN menang kan. So yang ramai yang ada kes mahkamah dalam UMNO ni, mereka ni boleh ke jadi Perdana Menteri? Dan kes-kes mahkamah ni boleh gugur macam tu je ke? Ini paling bahaya lah. Minta tolong ulaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Banyak-banyak Maya ya. Soalan yang dijangkakan. Tak tahulah serekat-rekatnya mungkin Datuk.
Baik, terima kasih Maya. Dia mudah saja, telah terbukti kan, kita tidak ada campur tangan dari segi konteks proses mahkamah. Apa yang terjadi dekat Datuk Seri Najib jelas. Pada ketika itu Perdana Menteri adalah daripada UMNO, Datuk Seri Ismail Sabri. So tidak ada campur tangan kuasa untuk menentukan atau tarik balik atau buat apa-apa. There's no hidden atau magic hand yang mengorchestratekan perkara-perkara tersebut. Jika moving forward Barisan Nasional diberi mandat secara total untuk mentadbir negara, di mana proses mahkamah berlaku dijalankan dengan penuh prinsip perundangan, dan sudah tentu Perdana Menterinya adalah Datuk Seri Ismail Sabri, telah diumumkan. So saya rasa Maya tidak perlu risau dan rakyat di luar sana tidak perlu risau jika Barisan Nasional menang dan juga diberi mandat untuk mentadbir negara untuk meneruskan daripada 5 tahun yang akan datang. Sudah tentu fokus utamanya adalah rakyat, bukan pemimpin kita. Perkara utama pokoknya adalah rakyat. Kalau di saat-saat terakhir, kalaulah kita sebut tentang apa yang disebut oleh Barisan Nasional sendiri, namanya UMNO lah, sekiranya berkuasa semula dapat membentuk kerajaan, seolah-olah pasti Datuk Seri Ismail Sabri akan diangkat sebagai Perdana Menteri. Ada juga pandangan yang mengatakan bahawa apa akan berlaku dalam kedudukan hierarki parti UMNO itu sendiri, naib presiden dan dia ada timbalan presiden sebelum ada presiden. Kalaulah presiden mengatakan dia tidak mahu menjadi Perdana Menteri, bagaimana tentang kedudukan naib presiden yang dikatakan sekarang ini mungkin pada PRU yang lalu dia bertanding di kerusi Dewan Undangan Negeri, tetapi menyatakan hasrat untuk bertanding di kerusi Parlimen kali ini. Jadi kalaulah dia menang, bukankah dia yang layak untuk diangkat sebagai Perdana Menteri dari sedudukan hierarki parti? Kalau kita cakap dalam konteks hierarki, sudah tentu pertama sekali perlu diberi keutamaan kepada presiden. Jika tidak, sudah tentu kepada nombor 2. Ini kita cakap dalam konteks hierarki. Tapi seperti saya nyatakan tadi, keutamaan kita adalah apa? Adakah parti atau rakyat? Sudah tentu rakyat menjadi pilihan nombor satu. Kita mendahulukan rakyat. Sebab tu dalam konteks menjadi pilihan Perdana Menteri itu, kita terpaksa korbankan prinsip hierarki. Sebab sudah tentu kita pilih secara kolektif. Kita berbincang, bukan bincang sekali, bincang berkali-kali. Kita juga mendengar suara akar umbi, adakah betul keputusan yang akan dibuat dapat sokongan daripada akar umbi atau tidak. So maka sudah jelas sehingga hari ini apa keputusan yang telah dibuat oleh parti melalui Majlis Kerja Tertinggi, dan juga Presiden sendiri telah umumkan bahawa Datuk Seri Ismail Sabri kekal menjadi poster boy kita, kekal menjadi calon Perdana Menteri. So dalam konteks isu mahkamah atau tidak, kita serah kepada proses perundangan. Itu kita tidak mahu ganggu gugat proses keutuhan prinsip perundangan negara. Okey. Fahmi, saya juga nak dapat pandangan tuan. Ini nak sambung lagi lah tentang manifesto ini. Ada yang mengatakan bahawa sebenarnya bagi Barisan Nasional mereka ada advantage sekarang ini kerana dikatakan bahawa bajet 2023 yang dibentangkan di Parlimen sebelum Parlimen dibubarkan baru-baru ini seolah-olah itulah manifesto Barisan Nasional sebenarnya. Jadi ia memang dikatakan cukup memberikan manfaat dan juga faedah kepada rakyat secara umumnya. Jadi bagaimana PH nak mengatasi apa yang dibangkitkan dalam bajet itu dalam manifesto PH nanti? Ya, kalau kita bandingkan 1999, sekurang-kurangnya waktu itu di Parlimen ada lebih kurang seminggu untuk ahli-ahli Parlimen bahas belanjawan tersebut. Kali ini kesian Tengku Zafrul bentang 2,5 jam, Isnin tu dah bubar. Betul. Buku yang saya bawa balik dari Parlimen tu pun tak sempat nak telaah. Dah rasa macam next round kalau adalah katalah kan menang dan bentuk mana-mana kerajaan pun belum tentu bajet yang sama. Malah 1999 telah membuktikan belanjawan yang dibentangkan oleh Tun Daim pada November lebih kurang, kata saya November 99, dan akhirnya yang dibentang semula pada Mac tahun 2000 sebenarnya berbeza. Jadi orang dengar apa yang berlaku 7 Oktober yang lalu, dia takkan ingat bila dibentang bajet sekali lagi. Dan sebenarnya bajet itu bajet siapa? Contoh, menteri dalam gabungan kerajaan itu ada menteri dari PAS, ada menteri dari Bersatu,
Ya, ada menteri dari macam-macam parti. Jadi bajet itu bajet siapa? BN ke, BNPN ke, BNPN GPS ke, macam mana? Walhal kita dengar GPS pun kata dia tak terlibat. Dia maksudnya dia tidak ada hubungan sekarang dengan parti BN ataupun PH ataupun mana-mana parti. Jadi bagi saya sebenarnya tindakan membubarkan parlimen tanpa ada perbahasan dan meluluskan bajet itu akhirnya merugikan bagi saya. Dan saya lihat kalau nak rangkumkan manifesto bagi ibu segala pilihan raya ni senang. Apa yang disebut oleh Presiden UMNO di AGM MIC itulah manifestonya. Iaitu apa yang ditanya oleh Maya tadi, kalau tak menang maka inilah yang akan berlaku kepada sipulan menamakan. Saya sebenarnya, Datuk, saya minta maaf saya sebenarnya agak terkejut bila disebut dengan begitu terang, dengan begitu jelas cara seperti itu. Malah ada tokoh-tokoh korporat dan yang lain juga, wartawan yang mereka terkejut, tergamam. Belum pernah mereka mendengar satu keadaan seperti itu. Dan saya jangkakan satu senario bagi Maya dan juga ramai yang ada di luar sana. Sekiranya keadaan itu berlaku, menjadi diangkat sebagai Perdana Menteri, adakah ia datang dengan a price? Apakah price itu? Bila keputusan tak dibuat sepenuhnya oleh orang yang menjadi Perdana Menteri, maka senario yang berlaku terutama di hujung-hujung hayat kerajaan dan parlimen ke-14 itu, saya risau ia mungkin boleh berulang lagi, di mana who is the real decision maker, Perdana Menteri ataupun Presiden Parti. Dan bila disebut tadi, kita nanti akan ada keadaan yang mana kita ada Perdana Menteri, timbalan Presiden Parti dan Presiden Parti. Maksudnya bukan lagi 2 tigers on one mountain, tapi 3 nahkoda dalam satu bahtera. Jadi ini satu keadaan yang bagi saya fundamentally agak merisaukan dari segi kestabilan politik. Komen tapi bagi saya mudah saja. Kalau cakap pasal saya yang paling ringkas tadi, 3 nahkoda sebenarnya berbeza. Perdana Menteri itu dalam kerajaan, Presiden itu dalam parti, timbalan Presidennya di dalam parti. Itu amat berbeza. Sikap profesional telah ditunjukkan oleh Ismail Sabri, telah terbukti. Bila dalam mesyuarat MKT, beliau sebagai naib Presiden. So maka beliau tidak boleh chair mesyuarat MKT. Itu perlu jelas. Sebab tu kita sudah tunjuk terbukti kepada rakyat. Dan Presiden Parti, dia jelas bahawa dia tidak campur urusan pentadbiran negara sebab beliau hanya Presiden Parti, bukan Perdana Menteri. Cuma beliau membawa suara-suara parti kepada Perdana Menteri jika ada. Itu perlu jelas. Dalam konteks tadi cakap apa yang di AGM MIC tersebut, ia lebih bermaksud kepada jika Pakatan Harapan atau mana-mana parti lain selain daripada Barisan Nasional memerintah PRU yang akan datang, maka kes-kes yang bermotifkan politik, sudah tentu dendam politik itu, kerana telah terbukti pada 2018 setelah Barisan Nasional tidak berjaya menjadi kerajaan, kes-kes berunsurkan motif politik banyak berlaku. Ini bukan perkara yang baru, tetapi pada masa yang sama kita lihat kes-kes yang berteraskan parti Pakatan Harapan sendiri digugurkan. Lim Guat Email kes berapa banyak? Lim Guat Email kes digugurkan begitu saja, senyap, diam sehingga hari ini tidak buat apa-apa. So perkara-perkara ini bagi saya itu melebih kepada permainan politik. Tapi kita di Barisan Nasional kita tidak memberi fokus terhadap perkara tersebut kerana kita serahkan kepada perundangan, kita serahkan kepada institusi mahkamah itu sendiri. Kerana kita fokus kita sekarang ni jelas untuk berbakti kepada rakyat, untuk memberi jaminan kepada rakyat bahawa kestabilan itu adalah ketuaman Barisan Nasional. Kestabilan siapa? Bukan kestabilan Barisan Nasional, tapi kestabilan rakyat itu adalah hasrat kita, objektif pertama kita untuk kita memberi perkhidmatan terbaik untuk rakyat, insyaAllah. Okey, 2 minit saja masa yang tinggal sebenarnya. Apa ni Tuan Fahmi? Jadi apa lagi yang ingin anda sampaikan di penghujung ruang bicara bahas? Saya harap menjelang 19 November ni, semua rakyat yang menonton akan ambil peluang untuk keluar mengundi. Pilihlah siapa-siapa yang kamu nak. Choose whoever you want. Yang penting sebenarnya suara anda itu didengari, anda keluar mengundi dan keputusan itu dihormati.
Ada muka-muka baru yang akan diketengahkan nanti dalam PRU kali ini daripada PH. Katanya sampai 70% ya. Itu saya rasa kita tak ada angka lagi, tapi saya jagakan ramai. BN sudah tentu Presiden sendiri sudah memaklumkan bahawa hampir 70% muka baru akan diketengahkan. So ini merupakan satu perubahan anjakan Parlimen yang dibuktikan sudah tidak ada lagi dolak dalih. Sebab tu fokus PRU kita kali ini sekarang ni rakyat sudah tahu semua parti sudah pernah menjadi pekerjaan persekutuan, pernah menjadi kerajaan negeri. So maka rakyat boleh menilai parti-parti mana yang menjadi pentadbir negara yang lebih baik untuk masa depan mereka itu sendiri. Itu paling penting. Maka kita percaya, kita hormati dengan keputusan rakyat, mandat yang diberikan rakyat. Kelak InsyaAllah kita sebagai dalam Parti Barisan Nasional bersama parti-parti komponen kita berhati terbuka untuk memberi pernyataan yang terbaik, yang malah lebih baik daripada sebelum ini kepada rakyat di masa hadapan, insyaAllah. Sebelum kita berpisah, jumlah undi yang semakin tinggi sebenarnya, Fahmi, terutamanya dengan undi 18 dan undi pendaftaran mereka yang layak mengundi dan sebagainya. Apakah Fahmi melihat bahawa ini akan memberikan satu dimensi yang cukup hebat sebenarnya dalam PRU ke-15 ini? Cara ringkas-ringkasnya. Dia satu angkubah. Kita tak tahu, mereka tahu mereka boleh mengundi ataupun tak, sama ada mereka akan keluar mengundi, dan paling penting kalau mereka keluar, siapa yang akan mereka undi. Only time will tell. Jangkaan saya kita harapkan ramai yang keluar mengundi, tapi saya risau sebab mereka tak tahu mereka layak. Jadi itu satu angkubah yang besar, ya. So only time will tell. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Berhormat Fahmi Fadzil, pengarah komunikasi PKR, dan juga terima kasih kepada yang berbahagia Datuk Muhammad Irwan Rizal Muhammad Ali Nafiah, Timbalan Ketua UMNO bahagian Setiawangsa. Sebetulnya kita juga menjemput wakil daripada Perikatan Nasional sebenarnya, daripada PM, tapi atas sebab yang tak dapat dielakkan, mereka tidak dapat bersama kita. Tapi saya percaya mungkin di program-program yang akan datang mereka mungkin juga akan berada di kerusi ruang bicara ini untuk memberikan pelbagai pandangan dan juga pendapat. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.